Jangan lupa subscribe. Lagi ya? Ya. Assalamualaikum, saya daripada tim Jalan Misi Official. Ini hari kita orang ada tugas nak pergi satu rumah artis ni. Ada sikit gangguan. Jadi kami daripada tim Jalan Misi Official akan tengok untuk selesaikan masalah beliau. Okey. Dah. Apa hal pula lampu ni tiba-tiba ni? Kita bersya-bersya dulu tempat yang dikatakan ada sosok kat sini. Dia sebenarnya ada nafas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ada dekat sini. Jari manis ni mencucuk-cucuk. Dari mana yang cucu? Assalamualaikum sahabat JM. Jauh pemandangan, jauh juga perjalanan kami dari Kelang hingga ke Kajang. Okey, kami mendapat maklumat daripada seorang artis bernama Yuhaizali yang pernah berlakon dalam filem Polis Evo dan juga telemovie Keris Hitam pada tahun 2014. Dia mengatakan di rumah beliau terdapat gangguan makhluk halus. Ingin mengetahui benar ataupun tidak? Jom kita interview. Semua perempuan berkemban kan pakai kain batik. Memang tak pakai baju. Pakai macam kemban macam tu. Betul lelaki pula pakai kain berikat juga tapi tak pakai baju. Tapi muka lelaki memang pelik. Memang buruk. Aku cakap memang tak insaf lah. Macam muka manusia. Jadi aku cakap lah dengan orang, apa korang buat kat barbershop ni kan? Apa korang boleh masuk ni tempat kedai gunting macam kan? Lepas tu kita orang lelaki semua diam, perempuan je cakap. Seorang tertarik aku. Dia memang ada kat sini lah mudah dia kan. Kejap aku nak cari mana lelaki aku. Mana suami aku? Suami kau ada kat belakang tu. Aku panggil lah Wafi. Kejap, mari kita kat luar tu. Dia buka pintu keluar, aku tiba-tiba nampak bukit hijau dan tempat tu berubah jadi kampung. Kampungan lah. Situ aku dah start sedap hati. Ini apa benda ni kan? Dalam hati aku dah tahu itu bunian tau. Sebab kita boleh rasa insting kita kan. Lepas tu aku cakap, aku nak keluar. Aku tak nak ada dekat sini. Aku nak keluar juga. Mana husband aku? Wafi mana? Lepas tu, tak, Wafi ada dekat dalam. Suami awak ada dekat dalam. Dia cakap kan. Lepas tu dia bawa aku masuk dalam lah. Mana? Lepas tu dekat toilet, keluar lelaki pakai serban putih. Overall semua putih. Baju jubah putih, serban putih, janggut putih. Waktu apa yang pelik, mata dia semua hitam. Dia masuk bilik, dia tengok aku gini dia. Itu bukan suami aku. Itu bukan suami aku. Aku nak Wafi. Dia masuk dalam bilik tempat mana Wafi tidur. Situ yang aku cakap, Allah ini bukan suami aku. Situ aku
Allah Akbar. Aku bangun balik dengan baju yang sama. Aku tengok Wafi kat sebelah. Tapi aku still was-was. Itu Wafi ke itu lelaki tadi? Jadi aku pukul lah Wafi gitu kan. Dan dia bangun tengok aku. Okay, aku ini mimpi. Situ yang aku rasa gangguan tu start. Itu yang aku tahu kat Reko. Dan sampailah dekat hit bubble ni. Mula-mula sini bersih tau. Tak ada masalah. And then bila Wafi bawa barang-barang macam dari rumah kita orang, macam almari, dia bawa kapet. Rumah tangga dah kena tinggal 3 tahun. Kita orang balik bila rasa nak tidur rumah tu je. So dia bawa balik dah. Aku cakap bawa balik dah barang-barang tu letak kat sini kan. Kat sini dah berapa lama dah buka? 2 tahun. 2 tahun dah. Jadi dia bawa balik. Start daripada tu yang aku rasa ada apa macam dia perhatikan lah. Ada macam kelibat aku rasa. Yang paling worst tu aku dengar ketuk, bilik kena ketuk 2 kali. Lepas tu kena tombol pintu, dengar lah benda ni tolak. Aku ingat Wafi, sebab Wafi dia takkan ketuk pintu, dia akan buka. Saya dah tidur, dia akan cakap macam tu. Tapi ni tak, dia ketuk, tak cakap, buka pintu. Dan masa tu aku tutup lampu tau, sebab itu rutin harian aku. Jadi aku tidur dengan anak, sel tak bernyaut ni. Aku panggil sayang, tak bernyaut. Aku buka lampu, spotlight, handphone, pintu tu buka. Dah lah semua lampu kita off kan, memang tidur macam tu. Oi seram, aku update status Facebook terus. Apa ketuk pintu aku ni malam-malam. Ya sebab pelik. Dah sekarang baik dah dengan ketuk-ketuk pintu tu. Tak betul kan. Tapi sebelum itu lagi tu benda tu sebelum tu lagi. Sebelum lagi lah. Gangguan kat sini apa? Aku rasa selepas still benda tu masih berlaku. Seminggu dia reda, semalam dia jadi balik. Semalam dia jadi balik lah. Dia macam kita rasa dipati lah. Terlibat, kau rasa macam kalau kau masuk ke dalam tu macam tak ada apa-apa. Cuba kau masuk dalam, mungkin kau faham kot maksud aku. Adalah feeling dia rasa macam diperhatikan lah. Ya, dia di antara. Okay, nanti kalau korang masuk dalam, dia ada macam ruang tamu kecil, tempat makan. Ada langsir, korang buka langsir tu, huruf T tu dekat situ. Dekat situ tu yang memang aku rasa apa pasal sini macam something wrong kan. Sebab kita tak, bila kita rasa tak selamat kat orang sendiri, maknanya ada lah kot benda tu kan. Macam tak selesa, macam kena dipandang. And then bila mula-mula aku banyak bagi tahu benda ni kat Wafi, tapi dia ni jadi macam tak apalah benda tu. Dia positif je. Aku macam benanah je kan, aku nak cerita, dia macam tak ada apa ya sayang, tak ada apa-apa, mainan je tu. Lelas dia kena pada kau percaya aku kan. Selama dia cerita tak ada. Tapi dia kata iyalah baru dia percaya. Sebab for the first time dia tak pernah marah anak dia, tak pernah tinggi suara. Sebab dia jenis yang lemah lembut. Tiba-tiba dia tak boleh tidur, mengantuk kan. Sebab baby dah bangun. Biasalah baby kan nangis kan. Lepas tu dia bangun, dia marah, "Pagi tidur," dia cakap kan. First time dia marah, aku marah dah. Dia macam apa kau marah anak macam ni kan. Lepas tu anak dah tak nak kat dia, dah takut kan. Masuk macam baru dia, sebab itu kan diri dia. Lepas tu dia bangun, dia bawa anak pergi luar, budak tu boleh gelap pula. Aduh. Lepas tu dia lari masuk bilik. Lepas tu dia masuk bilik, dia kata dia nampak ada satu figure hitam dekat dalam bilik baby. Nanti aku tunjuk korang bilik dekat dalam tu ada 2 je. Yang mana satu bilik putih aku panggil, satu bilik grey. Kita orang tidur dekat bilik grey tu sebelum ni. Tapi kita orang dah pindah bilik putih ni sebab bilik grey tu dah 3 kali dah cerita kena kacau. Lepas tu sebab benda ni macam makin menjadi-jadi bila start kacau Wildan lah. Wildan tiba-tiba boleh dia nangis macam tu. Dia nangis macam tu. Jadi kalau kau anak aku mesti lah, kenapa kan? Tak ada angin, tak ada ribut, nangis macam tu. Jadi kita angkat lah kan. Tu banyak kali kena. Hari tu Wafi bawa anak dekat sini, tiba-tiba anak tutup muka, tak nak buka pun. Lepas tu lari ke mak aku, sayang, Wildan, apa benda dia takut tak apa tak ada apa kot. Lepas tu aku positif kononnya. Lepas tu Wildan buat macam tu kat aku kat dapur. Oi kau ajar. Macam okey, ada something ni. Sebab dia dah start macam takut. Budak takut nak kita lain, budak takut nampak benda lain. Dia punya tangisan tu boleh tahu kan. Lepas tu dia kadang-kadang susah nak tidur malam. Dah tidur dah ni, tapi dia akan macam nak main je. Apa pelik lah budak ni, sebab dia ada rutin dia tidur petang 2 kali, malam terus tidur. Tapi ni kalau terus bangun tak nak tidur, kau main dengan siapa nak? Jangan bagi buat seram kan mami kan. Malam tu dia ada orang main-main. Ada juga. Ada. Sekarang pun dia juga. Sekarang dah tak ada lah. Sebab dia dah besar kan, jadi dia penakut sikit. Dia kan banyak nangis je. Kita orang signal kalau, sebab dia jarang nak nangis secara tiba-tiba, melainkan kita dah selalu dengar dia selama setahun. Kita tahu tangisan dia macam mana kan. Tangisan takut tu memang dia akan tarik
Macam tu terus lah. So ni orang takut ni. Macam tu lah. Lepas tu yang kita orang rasa sebelum korang datang ni, kita orang dah panggil ustaz, dah jumpa ustaz. Tapi dia kata sini tak ada apa-apa, dia kata. Just kuatkan korang punya basic, dia kata jaga solat. Itu je. Biasa ustaz pun jaga dia tu je. Lepas tu kita orang jaga solat lah. Alhamdulillah, seminggu tak ada apa-apa lah. Dia just macam suruh kalau ada apa-apa, jaga solat je. Apa-apa, selawat Nabi dia cakap, kena solat. Kita jaga-jaga tapi terbabas jugalah, kita ni bukan ni kan. Macam Along ada WhatsApp, ada tak jadi apa-apa? Lepas tu cakap, ada Along. Kejap benda ni, kejap ada, kejap tak ada. Pelik je. Why not korang just tengok je lah. Aku pun tak tahu apa benda kat sini kan. Dia nak tahu. Dia pun macam dah panggil lah. Kau ni seram ni. Dah pukul 12 ni, jangan main-main. Dia punya energy Seram. Pelik. Kadang-kadang tu kan macam kadang-kadang macam cakap pasal suara. Wafi kalau dia sebelum ni dia cakap kat office selalu dengar macam suara. Lepas tu dia kata jiran tu bergema. Dia positif je. Lepas tu hari tu you dah tidur awal dengan anak. Lepas tu dia dengar lelaki bercakap dekat ruang makan tu. Dia kata betul-betul jelas orang bercakap. Suara bercakap. Jadi itu yang dia start percaya, okey memang ada benda kat sini. Sampai dia yang berani sebelum ni, sekarang dia buka lampu lah. Sebab Wafi masa kecil dia punya hijab terbuka. Dan dia tutup balik. Sebab dia tak tahan lah. Itu Wafi lah. So saya punya pengalaman macam mana? Itu lah. First encounter masa umur lebih kurang 4 tahun. Tak tahu benda ni, kita kecil kan, tak tahu benda tu makhluk lain selain daripada manusia kan. So selalu nampak, kalau tak percayalah senang cerita. Sampailah umur lebih kurang 15-16 tahun, benda tu makin kuat apabila ada kat sekolah asrama, kita orang pergi camping tau. Dekat Dungun ni nama dia Ulu apa tak ingatlah nama Ulu Jeram. Tapi dekat Dungun lah. So yang membuatkan benda tu datang balik dan rasa benda ni sebenarnya lain adalah malam tu malam pertama. So cikgu nak pagarkan kawasan sebab kawasan dia air terjun Dungun Terengganu tu memang setiap tahun akan ada orang mati. Jadi tu perkara dah jadi orang tempatan, dah jadi macam biasa. Memang ada orang mati. Mesti ada. So kita pergi tempat sebab kelab keceriaan sekolah lah. Jadi hutan ni benda yang kita perlu mesrakan diri gitu. So masa malam nak pagar kawasan kemah tu, kita orang punya cikgu yang lead benda ni, dia kata okey saya nak pagar kawasan supaya tak ada apa-apa berlaku. Siapa nak teman. Okay, cerita dia aku ni macam bosan ni lah. Kita budak-budak kan umur 15 tahun nak ikut lah. Tapi bila dia orang nak mencari pokok-pokok yang sesuai untuk start buat pagar, nak kenali kat mana ada orang, aku bergerak berjalan tapi aku sampai dulu. Faham tak? Dia orang gerak 3-4 orang sekali, tapi aku cakap cikgu tunggu kejap. So aku berlari tapi tiba-tiba aku berhenti kat satu pokok besar. Bila aku berhenti kat pokok besar ni, aku salah berhenti kat sini kan. Pusing belakang cikgu aku sampai dengan dia punya tim. Sebab apa aku pasal benda ni? Tak ada apa-apa, cikgu terlepas. So aku nak pusing ke bawah. Kita orang berkemah kat lereng bukit. Dia macam ada kawasan 1, kawasan 2 itu. So aku macam tak apa, cikgu saya balik kat kemah, turun bawah. Tapi aku nak ke bawah, aku ditarik ke tepi, ke pokok nombor 2. Lepas tu aku pasal aku berhenti sini. Pusing belakang cikgu aku lagi sekali. Pasal kau berhenti sini pula Wi? Kan? Tak ada cikgu, tak apa, saya nak turun bawah je. Tolak cikgu tepi, aku turun bawah. Bila turun bawah tu aku duduk seorang-seorang. Duduk termenung, tengok air terjun. Tu cikgu tarik aku. Cikgu tanya, pasal kau berhenti kat pokok 2 tu? Aku cakap, tak ada apa-apa cikgu, saya nak pergi cikgu tapi saya pergi sana. Tahu tak, 2 pokok tu adalah rumah dia orang yang kita orang kena pagarkan untuk orang. Macam mana kau tahu kan? Tak tahu cikgu. Tak apa cikgu buatlah, saya malah nak layan. Aku jadi macam tu. Jadi malah nak layan benda macam ni kan. Sebab benda kecil dah nampak. So benda jadi makin kuat bila malam tu aku nak tidur, aku nampak benda lompat ke pokok. So mata cikgu pun duduk sebelah aku tau. Dia duduk perhati je aku. Sepanjang malam dia duduk perhati je aku. Dia perhati je. And then tempat 12 malam, kita orang dikejutkan dia buat program mesra alam. Tutup semua lampu, generator, api semua padam, handphone semua tutup. Nak bergelap untuk 5 minit sahaja.
So semua student, cikgu, pelatih apa semua duduk tengah-tengah sebelah tu sungai. And then nak start lah. So lampu tak akhir, lampu generator dipadam. Tak sampai 10 saat, cikgu yang pagar tu jerit, buka balik semua lampu yang ada sekarang, dia kata. Bila dia buka tu, sebelum buka dia duduk kat depan. Tapi selepas dia buka, dia duduk sebelah aku pula. Punya cepatnya dia berlari tu cakap. And then semua orang kata, pasal cikgu? Tak boleh, kita terpaksa batalkan sebab saya nampak benda besar. Masa dia cakap, dia duduk sebelah aku. And then bila dia cakap tu, semua orang tanya kat mana? Dekat sebelah Wafi. Sudah, aku cakap. Rupanya benda tu tertarik dengan aku, dia ikut aku lah. Jadi aku macam tak percaya. Masih lagi tak percaya cakap. And then tu macam aku nak pergi semayang lah. Lupa semayang isyak. Tempat kita orang berkelah tu, ada satu batu hampa tau, yang dikatakan batu tu besar, boleh duduk dalam 7 orang sembahyang. Sebab dia bentuk macam 4 segi atas segi. So ngam-ngam untuk imam satu, 3 orang, 2 baris makmum, 3 orang. So aku jadi imam semayang. And then makmum semua dah bangun lah, aku nak baca doa lah. Ini lepas berlakunya tadi lah kan. So angkat tangan baca doa. Sebab ni batu hamba tu tengah sungai. Bila surut dia dapat semayang tengah sungai tu. Kira satu pengalaman lah semayang tengah sungai kan. Dan dia menghala kiblat. Okay, semayang, baca doa, dia nampak 2 cahaya. Dalam pandangan kita ni, mata zahir, kita ingat kunang-kunang tau. Tapi kunang-kunang kalau terbang, dia mesti terbang bersepah kan. Betul tak? So cahaya yang aku anggap kunang-kunang ni terbang dia macam ni. Macam tu kan. Sampai di tepi, aku nampak dia lirik mata. Sampai kat depan aku betul-betul seberang sungai. Jarak dia macam, okay, aku sini kat sini lah, dekat signboard tu. So dia kurang 10 meter itu, dia stop. Mungkin aku fikir, tak fikir apa-apa. Tapi memang aku nampak cahaya 2 tu, dia nampak aku itu. And then awal lari cahaya bulan. Bila cahaya bulan pancar je, nampak bentuk tak ada bahu, kepala dengan cahaya. Rupanya dia lupa hati aku. Aku tak sempat amin. Dengan pelekat angkat lari di atas kursi. Okay. So kat situlah dia cikgu pegang aku. Kau nampak apa tadi? Dia tak tanya kau daripada mana Dia tak tanya kau buat apa Dia tanya kau nampak apa tadi? Dia terus pegang. Bila aku naik atas tempat camp tu, terus pegang. Kau nampak apa tadi? Rupanya daripada aku semayang tu pun dia berhati. Dia nampak benda yang aku nampak semua, dia berhati. Tak nampak apa aku cakap betul-betul Hafiz. Apa kau nampak, buat apa jadikan kau ni? Sebab kau ni tak kena kacau, tapi kau setiap tempat yang aku nak pergi, setiap tempat yang aku nampak, kau pun nampak juga. Okay. So kat situlah pertama kalinya orang offer aku, kau nak belajar tak ilmu dunia lain? Dia tak apa, dia tak nak. Sebab kau ni nampak ni. Kau ni nampak jelas. Apa kau nampak, kau nampak ni. So kat situlah bila ada orang menerangkan apa yang selama ni aku nampak dalam 15 tahun hidup ni, baru aku tahu apa aku nampak selama ni. Baru aku tahu apa aku rasa. Aku pernah cerita kat Yoyo, aku ni sebenarnya tak takut gelap. Tapi ada tempat gelap yang aku takut. Kegelapan tu ada gelap yang paling gelap. Maksudnya dia gelap. nampak sesosok tu lah. Contoh aku boleh duduk dalam dalam tutup semua lampu, tapi mata aku terang lah, aku boleh nampak semua benda. Aku boleh tengok dalam gelap walaupun kecil mata, boleh nampak dalam gelap. Tak tahu kenapa lah kan Allah bagi macam tu kan. Tapi akan ada sebahagian sudut-sudut ke atas, aku rasa macam kesal situ je gelap sangat. Yang tu je kita rasa takut. Itu rasa. So dia offer lah, dan balik rumah mak aku cerita sebab memang aku ni ada something. Dan aku cakap aku tak nak, susah sebab duduk kat asrama. Dulu kalau duduk kat asrama, orang lain semua aku boleh duduk dalam dorm seorang-seorang, tak ada masalah. Tak takut, tak ada masalah. Tapi lepas benda tu jadi efek tau. Efek benda kita kan, kita kan main sebab punya sama ni benda aku sebenarnya orang kacau aku. Tapi aku suka macam ni lah. Apa benda ni kan, tak percaya. So kalau aku nampak orang pun aku ingat orang. Takkan fikir benda tu hantu ke apa. Tak ada tak fikir. Rupanya benda yang aku nampak sebenarnya adalah benda alam gaib lah kan. Alam gaib. So dia orang pertama cikgu tu offer alam pertama. And then pergi berubat dengan seorang ustaz ni lah. Dia kata kalau sebenarnya hijab ni tak boleh tutup kalau tak terbuka. Tapi kalau kau nak tutup, kena banyak doa dan kau sini kena kuat. Maksudnya kena percaya lah yang kau. So benda ni ambil masa setahun lah. Dia bagi tasbih lah, kayu pelindung lah, setahun. Daripada umur 15 tahun sampailah jumpa dia ni. Jumpa dia balik, benda tu buka balik, nampak balik.
Nampak balik. Paling kuat masa kita orang first time pergi Sabah nampak Pontianak. Seketul-seketul. Nampak balik. And then jumpa pula ustaz yang baru ni, dia pun cerita benda yang sama. Masa cikgu aku cerita. Maksudnya aku ni mata tu terang, nampak. Cuma aku ni tak melayan dan suka deny, suka nafikan apa aku nampak. Sebab aku tak nak. Kalau dia ni dah jenis gabra, jenis panic, takkan aku nak panic juga. Dah ada anak kan. So kita kena kuat lah. So betul lah ustaz cakap aku kena kuat. Kalau aku nampak aku memang buat tak nampak. Sebab takkan aku nak selalu cakap dengan teguh. Kita pun pernah nampak hantu berguling kat depan pun aku cakap dengan teguh. Dia boleh nampak. Tapi kita tak tahu benda tu benda tau kan. Macam hari tu kita orang pernah balik pekan kat jalan raya. Dah 2-3 kali nampak benda macam panjang. Lepas tu kat jalan raya aku nampak aku ni boleh jumpa ya benda berguling tu kan. Macam dia ingat aku je nampak. Aku je dia penampak. Betul dia kata dah sampai rumah ni basuh kaki dia cakap. Basuh kaki betul. Dia tak nak takutkan kita kan. Dia kata yang dia nampak tu dia pun nampak. Masa aku tidur pun dia nampak juga dia kata. Okey, maknanya kita nampak benda yang sama lah. Ingatkan aku je nampak pasal benda panjang ke tepi jalan ni kan. Macam tu lah. And then ustaz pun cakap bersama. Kau nak belajar tak ilmu ni? Tak nak juga. Sebab apa? Kalau Allah bagi benda ni, kita terima je kan. Tapi kita guna untuk diri sendiri lah. Tak perlu nak cukup lah. Untuk lindungi keluarga cukup lah. So maksudnya sebab aku tahu kalau orang tengok aku. Dulu pernah nak ada satu kes kat rumah, kat kampung lah. Orang nak cuba masuk pecah rumah tau. So dia pergi kat tingkap, dia intai-intai. Maknanya orang takkan nampak tau kalau dia intai. Tapi aku tahu dia kat mana. Aku boleh kejar orang tu. Maksudnya benda tu jadi macam kenapa aku boleh kejar orang. Orang yang tak nampak kan. Sampai dia keluar. Mak aku cakap, mak aku kat depan rumah macam mana tak nampak dia masuk, aku nampak. So aku ada macam sixth sense tu lah. Tu yang ustaz cakap. Kalau kau nak belajar, kau beritahu aku bagi kau ilmu. Aku cakap tak apalah. Buat masa sekarang ni aku nak belajar gunting rambut je dulu. Jadi rumah Yuyu tu memang sering ada gangguan lah. Kejap aja ataupun memang sering nak ada gangguan je? Dia sebenarnya Dia bukan tiap hari dia tak ada. Dia cuma kelewat tu dia memang. Dia kerap hari apa tu? Susah nak cakap. Yang penting kalau kita orang tak buka radio orang mengaji, aku baru tak buka ni. Biasanya memang aku sentiasa buka. Kalau macam hari tu tiba-tiba charger tu hilang, entah mana, macam mana benda tu boleh tersembunyi. 3 hari charger hilang, tak play lah radio untuk mengaji tu kan. So, masa 3 hari tu memang kena kacau. Memang kita jadi macam something wrong macam kat dapur ni kan. Macam kadang-kadang dengar suara, kadang-kadang kita orang paling kerap dengar bunyi jatuh tempat. Ya. Jatuh tempat. Ada sekali tu kita orang nak dengar sama sekali tau dalam bilik. Lepas tu dia tengok aku tengok dia. Apa benda jatuh tu? Cari tak ada benda pun jatuh kat dalam. Hari tu Alung ada cakap baca surah Kahfi, jangan lupa gini-gini kan. Lepas tu cakap kat Kahfi, Alung suruh baca macam ni. Lepas tu dia kata okey nanti dia azankan apa-apalah dia kata kan. So dia lawang azan dekat kitchen tu. Itu yang malam tu kita kena kacau. Lepas dia lawang tu yang memang aku rasa, aku tak tahu ini bagi Wafi pelik ke tak, tapi piring pecah, aku pelik, benda tu pecah, memang benda tu fragile tapi pecah. Lepas tu kita orang dengar bunyi empat tu yang kita orang dua sekali dengar benda yang sama, bunyi jatuh tau. Benda berat jatuh, selalu dengar. Jadi bila kerap sangat kita orang mestilah cari, mesti ada tu jatuh ni ke cermin ke apa. Cermin tu. Lepas tu Wafi cakap, tak, itu piring dia kata. Piring laga bunyi lain tau. Dengan benda yang macam kau jatuhkan dengan berat kan. Lepas tu aku pergi toilet. Ada satu toilet yang jarang kita orang masuk. Toilet yang nombor 2. Yang tak ada mangkuk tandas. Itu memang tempat macam nak letak barang-barang macam besen ke apa kan. Aku masuk ke dalam toilet tu, kita orang punya pok tengah langgang dah. Yang pelik dia, benda tu takkan jatuh dengan sendiri sebenarnya. Dalam toilet lah. Dia tanpa orang sentuh. Sebab kita dah letak di posisi yang akan jatuh.
Jadi aku terfikir mungkin ni kalau sebab dia azan benda tu lari ke apa, terlanggan kan. Memang pelik. Azan. Pelik gila. Bila stop je apa tu? Radio tu? Ya. Bacaan tu? Ya. Dia jadi balik. Yes. Jadinya macam apa dia nak berhenti Ya. seketika. Sebenarnya ambil ini dia agak apa tu macam besar juga lah sebab dia. Ini apa? Kata orang macam family tu. Family. Dia boleh dia ramai. Jadi budak, dia ada Dia ramai. dia ada tu apa? Lelaki tua. Budak ada kan? Betul. Yang orang cakap dekat WhatsApp tu ada budak itu memang aku terkejut gila sebab sebelum tu Wafi dengan baby dah tidur. Bila baby dah tidur, aku jemur baju. Masa tengah jemur baju tu, aku dengar suara baby dah macam ni bercakap dengan lelaki aku. Tidur. Itu aku berhenti tapi dah pukul 3 aku kan. Sebab aku memang selalu tidur lambat. Tapi pukul 3 takkan tak tidur lagi. Tadi macam bukan aku keluar bilik diorang dah tidur. Aku nak mengiyakan perasaan aku betul. Aku pergi tengok diorang. Memang tidur. So bunyi budak mana yang aku dengar ni? Mana ada orang tidur kat kedai melainkan kita orang je. Mana ada budak kat sebelah? Atas tak ada. Bangla ada lah. Mana? Tengok fikir logik kan. Mana suara budak tu? Jadi memang suara baby tu memang Yang Anwar cakap tu meremang bulu roma tu. Tapi yang lelaki pun ada lelaki seorang. Okey, seram. Lelaki dewasa juga lah ya. Dewasa. Macam family. Dia macam family lah. Dia semenjak wifi ada semenjak aku tu baby ada. Ya, betul. Semenjak dia baby ada. Jadi dia macam nak berkawan dengan baby ni. Itu janganlah. Sudah anak seorang je janganlah bawa main. Sebab dia pun family, you pun family. Jadi ada baby, ada kawan lah. Seram tu. Jadi ada connection dari apa? Dari anak baby dengan manduk tu. Tak boleh. Buang lah, tak nak Jadi jauh-jauh. Tak jauh lah. Buang Jadi yang betul apa? hutan, jangan datang sini lagi dah kan. Balik pergi rumah aku ke jangan datang sini je. Tu yang saya dengan Alung dengan Angah nanti akan tengok apa yang ada kat dalam rumah kita tu. bersihkan kalau Betul kita orang akan bersihkan lah, cleansingkan balik energi negatif tu. Supaya bawa balik tengok macam mana lah. Tengok macam mana keadaan. Jadi tapi kita orang akan tengok tutup lampu dulu kan. Tutup lampu dulu bawa lilin ni. Boleh. Tapi jangan pula kalau tak benda kat sini mampus aku. Aku ambil ni yang luaran je, yang dalaman aku tak nak, takut seram tu. Jangan tinggalkan. Cuma sediakan kalau ada piring yang tak pakai ke apa nak letak lilin je lah. Oh, okey. Jom. Kalau boleh aku nak ke dalam orang punya. Tengok energi yang ada di kawasan ruang dapur ni, ruang rumah ni. Jadi orang kata kami pakai lilin ni sebab nak tutup untuk membantu lah. Orang kata dia tak mahu ada cahaya ke apa ke. Jadi jom tengok apa yang ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Silent.
terkunci tadi kan? Dia terkunci. Dia ada sebab dah berlemang di rumah. Sini. Hah? Jadi yang kata apa? Kunci ke apa? Dia letak kunci. Macam sosok kurus. Lelaki. 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 Kurus. Kurus. Ada Dah berlemang dah bumbu. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Kat depan sana. Depan lama satu kan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Aku kira 7 atau 8. Tujuan tu Tak 8. buka. Dia dah beli. Dah kerja di mana dalam? Okey, ke mana? Sini je. Boleh tengok ke sini je. Kamera boleh tengok sini je. Dia ada tempat bilik air. Orang bilik air satu serak. Jadi bila kita panggil tuan rumah, panggil Yuyu untuk rasa energi kat sini. Kat mana yang tempat tu ya? Okey. Yuyu. Okey, ada dapat. Dah rasa. Boleh kali? Ya. Han. Masuk eh. Sebab lu nak bagi kat Yuyu rasa je. Tu dah tuan-tuan tadi memang ada rasa energi dah. Cuma aku tak pergi bilik kat bilik je lah, tak pergi kan, kena bilik kat sini tuan-tuan. Jadi aku nak pergi rasa je. Buka dah bertaluk. Ada kunci. Saya ingat bukan pintu bilik air. Okey. Yuyu. Yuyu, kat dapur ni mana yang sering dulu? Kat sini. Kat sini. Tapi sebenarnya ada di sini. Cuba Yuyu pegang tangan ni dulu situ. Okey. Yuyu tak nafas je. Kenapa? Yuyu puasa dalam minda. Yuyu relax, tak nafas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke sini. Tak nafas. Kalau rasa macam menarik ke ataupun ada rasa macam mencucuk-cucuk ke? Ada. Ada? Ada. Ada di kat sini. Jari manis nama cucuk-cucuk. Dari mana yang mencucuk? Jadi di situ ada sosok perempuan budak kecil. Perempuan budak kecil. Jadi Alvin kat sini. Masa Alvin masuk tadi memang dah rasa kat sini dah. Dia ada satu perempuan, dia positif je. Dia tak ada negatif. Dia positif. Patutlah kalau aku tidur aku nampak belah sini. Belah sini. Ya. Betul kan? Jadi dia memang ada di sini. Dia meninggi, dia kat sini duduk kan. Assalamualaikum. Jadi yang kata nanti Along buat racing, Along akan berkonversasi dengan dah boleh lupa. Jadi Yuyu rasa? Memang tak rasa mencucuk. Okey, dalam bilik Along tak boleh masuk dalam bilik, tempat bilik Yuyu. Kan boleh masuk. So kita tak tinggal di sini sebab di sana. Lilin tak sini. Jadi Lilin tak sini. Apa masuk ni? Boleh. tak gelap kan? Lilin lah. Boleh kan? Boleh ni. Assalamualaikum. Yang aku rasa sini, kalau belah sini, kalau kita orang tidur tingkat ni terungkap, memang rasa macam di luar. Macam di luar. Kalau kat dalam ni memang tak ada rasa apa sebab sini kita Betul memang tak ada apa. Sini kita orang selalu solat lah. Sini memang tak. Positif. Sini positif. Sini memang energi dia tak ada cleansing sini. Sini positif. Di bahagian yang banyak bahagian dapur dengan kat belakang. Bilik sana tu je. Bilik mana yang satu? Satu lagi bilik. Ada satu bilik. Ya, kita orang mula tidur dalam bilik ni. Kita orang tidur sini sebab baby tak jatuh, supaya tak jatuh katil kan. So kita orang tidur sini lagi satu ada aircon sebab baby selalu panas kan. Sini Ya.
jelas benda berkeriting. Ya. Bila dia nak hempap tu terus aku rasa sesak nafas, tapi sebelum benda tu himpit aku, terus aku baca auzubillahi minasyaitanir rajim, aku dudah-dudah, lepas tu dia berdiri. Oh yo. Itu yang aku dah cakap kat Wafi. Lepas tu dia selalu dengar suara tu kan, ini papan je. Papan ini. Jadi kita orang selalu dengar lah kat luar, kat bilik makan ni aku nampak ada benda macam berlari ke arah toilet. Langsir ni takkan bergerak sendiri tau, melainkan ada angin. Betul. Aku makan kat meja makan ni petang pukul 4. Lepas tu aku rasa angin macam ada benda bergoyang. Aku tengok macam ni, sebab kalau duduk kat sini memang boleh nampak terus dapur kan. Dapur macam Itu yang aku nampak, ada benda hitam berlari ke arah toilet. Lepas tu aku bagi tahu Wafi, saya cuba tengok kenapa langsir tu boleh bergoyang. Aku rupanya waktu azan maghrib, azam maghrib. benda hitam yang melintas. Itu yang aku cakap kat Wafi, tak boleh jadi ni ada benda yang macam ada benda lah aku rasa kan. Itulah, lepas tu bila Wafi pernah sendiri dengar, lepas tu dia nampak, itu yang jadi macam tak boleh Kena cleansing. sebab benda ni, sebab kita ada anak kan, takut jugalah. Iyalah, sebab ada baby. Jadi mana kan? Dan kita orang tak guna langsung bilik ni sebab dah kena kacau kat sini kan. Jadi kita orang pindah ke tempat sebelah kanan yang lagi. Ni ada lagi satu. Satu ni. Tapi dia ada sini. Dia semua duduk. Kat sini macam dah kosong. Dia ni laluan dia. Dah laluan ni kan? Dia laluan dia. Dia pengakhir dia sana. Ya, apa yang dia mana? Pengakhir. Dia keluar terus ke Pengakhir dia kat sana. sebab lu rasa daripada tangan lu sendiri kan, energi dia ada dekat sini. So, tapi tak apa, nanti kita buat cleansing kan, kita bagi dia keluar lah, InsyaAllah. Jadi toilet sana ni kan. Okay, kau bayangkan yang aku dengar yang pintu terbuka tu kat sini, yang gelap, yang pintu kena ketuk tu kat sini lagi kejadian tu. Lepas tu aku buka lampu yang ni, baru aku rasa pintu terbuka sendiri. Kat sini tu yang aku nak tukar bilik lah, sebab dah Oh ya lah, macam tak sebelum dia duduk kat sini, dia duduk kat sini, dia tukar sini. Betul lah, aku rasa asyik nak tengok belah situ je, macam ada something lah. Sebab dia memang Ya, bila kau cakap kat dia situ, pun ada nampak ni. janganlah kau. Tapi insyaAllah lah, dia sebenarnya dia sebenarnya benda tu positif sebenarnya. Dia tak ada nak mengaku sebab mungkin ada baby, jadi dia macam nak bermain dengan anak Yuyu. Janganlah. Tapi insyaAllah lah, semoga dia tak mengganggu Minda, anak Yuyu je. Itulah. Kita tak nak dia benda tu mempengaruhi Minda, anak Yuyu. Akan dia pakai jadi agresif ke apa ke. Betul. Itu je kita tak mahu. Itu yang kita takut. Itu yang kita takut kan. Jadi orang kata nanti kita akan cleansing kan, lepas tu kita Along akan konfirmasi dengan mak tu supaya dia jangan makan. Yuyu kalau dia duduk je, tapi jangan mengganggu manusia kat sini ke apa kan. Kan? Sebab kita tak boleh. Boleh. Jadi rezeki. Jadi apa nama boleh kau. Jadi ni tadi bila tadi masa Angah masuk tu you. Dah sini you. Tadi Angah dulu buka. Masa dia tak. Mana buka? Tadi masa Angah buka, tak boleh buka macam ni ada kunci kan. So kunci bila lu buka sini. Dia buka pula. Bisa bila lu buka je mengembang lah. Rumah. Ini memang tempat dia lah. Memang tempat dia. Tempat lah. Kan? Pun tandasan lah. Ada tanda. Yang itu yang jangan buka. Yang itu yang jatuh segala bagian benda-benda. Sebab Sini sosok lelaki tu. aduh, janganlah. Rambut ni. Rambut dia memanjang. Rambut panjang. Benting. Janganlah. Tapi orang kata, bukan saya nak takutkan Yuyu kan. Ya. Jadi orang kata tak apa, nanti kalau cleansing kan tempat tu. InsyaAllah. Memang jarang guna Memang jarang guna. Memang jarang guna. Tak sanggup. Ulas kat depan. Ulas yang depan. Depan ni? Oh depan ni. Tapi tak tahu lah sini ke situ. Macam tu. Yang macam. Tapi dalam bilik okey lah. Bilik okey sebab kita orang Bilik tak solat ada, kat situ. tak ada masalah. Bilik sini dia ada.
sana sikit. Ni apa ni tu? Ni laluan dia ni. Lain-lain apa mata lah. Memang laluan dia. Patutlah aku selalu nampak Ah, macam ni memang something je kat situ. Dia lalu straight, dia takkan kona. Kalau macam dia nak lalu, agak macam tidur tu, agak dah ganggu laluan dia. Kursi ni pun aku rasa macam ada. Ni laluan dia. Tapi yang betul-betul yang gerak ada 3 je. Satu orang tua, 2 budak kecil. Tapi budak kecil tu lelaki. Lelaki rambut panjang. Nampak ada muka lelaki. Lelaki. Yang Ustaz cakap dengan kita orang tu pun dia boleh menyerupai, dia menyerupai Wafi, boleh menyerupai Wafi dan dia lelaki perempuan lah, dia kata lelaki kan, perempuan. Dia boleh tinggal apa saja. Apa saja yang dia mahu. Apa saja. Sampai dia siluman ke apa ke. Tapi tadi macam tadi you memang rasa betul ya you. Ya Allah, aku tak menipu dong, mencucuk. Cucuk kan? Ha. Tuan kata ada rasa cucuk tak? Ada rasa kan? Memang rasa betul-betul. Bentuk Betul. dia ada bentuk tu ada terasa tak? Aku tak sanggup aku merasa dia. Tapi cukuplah kau cakap macam tu, tiba-tiba berdenyut-denyut di sini mencocok. Tu yang sebab bila kau cakap ada tak rasa apa-apa, rasa mencocok, memang mencocok terus. Sini je. Sebab dia nak bagi you rasa bentuk dia. Tapi disebabkan rumah tak boleh. Janganlah. Kalau kat luar. Jangan bagi tahu aku rupa macam mana, bentuk macam mana. Dekat luar, kalau dekat luar tu lain cerita kan. Dekat rumah kita tak nak macam tu, kita bagi rasa je. Kita boleh bagi je rasa bentuk dia ke macam mana apa. Jadi orang kata lepas tu kau akan buat medium lukisan kan? Medium lukisan, tengok yang ada apa sekarang ni. yang makhluk sekarang ni. lihat sekarang ni. Lihat. Okey. Jadi waktu boleh ambil lukisan. Lihat. Okey. Hari kita saya nak buat lukisan apa yang makhluk yang ada yang kat dalam rumah ni, yang selalu kerap datang ke rumah ni. Saya akan lukis tengok apa makhluk yang ada di dalam lukisan atau dalam rumah ni. Jadi saya tak perlukan apa-apa cahaya. Boleh? Okey, kita biarkan Angah buat lukisan. Kita usah-usah dulu tempat yang dikatakan ada sosok kat sini. Saya rasa energi kat sini seperti makhluk yang seperti saya lihat macam anak-anak kecil, tapi dia bukan anak-anak kecil. Aura kat sini memang tak nafikan lah, memang betul apa yang you ceritakan, memang betul. Kat sini rumah dia ni memang ada sesuatu. Jadi kita orang cuba nak kupas dan cuba nak bantu you kerana masalah yang hadapi ni dah lama. Jadi kita rasa kesian, kita bantu lah sama kita. Okay, kat sini memang ada energi dia memang kuat. Kita sekarang tunggu Angah buat medium lukisan. Tunggu. Untuk first time Sarawak. Sarawak itu memang kita nampak sesusuk lah. Memang susuk. benda memang betul-betul nampak pocong. Boleh buka lampu lah. Boleh. Kenapa masuk? Berani gila. Jangan bawa balik Jangan tinggal kat sini, dia bawa dia keluar. So slow Farah. So slow. Farah nak rasa sini apa akan. Okey Farah, apa rasa?
Hmm. Hmm. Tadi pintu ni tadi susah nak buka. Tadi sangat nak buka pintu tak boleh. Sana. Ada rasa apa? Ada rasa apa-apa? Pandasnya sih. Seram. Seram kan? Seram. Dia punya aura dia. Kat dapur tadi? Dia dah pergi ke? Suka dia tak ada macam manusia tak? Sekejap nak balik, sekejap nak keluar. Kalau keluar tak bawa balik. Macam tu balik. Kalau dah keluar tak bawa balik. Tapi kalau sekali dia balik, tu lah macam kita tidur tu ganggu, macam ganggu dia tu. Dia agresif. Benda ni agresif. Dia perut dia bunjit. Dia panjang ni. Yang budak cakap tak ada tangan tu kan? Dia tak ada tangan. Dia dekat mana? Dia ada kat situ. Ha? Situ dapur. Dia pun dapur kan? Situ kat dapur. Patutlah Widan selalu takut kat situ. Tapi dia tangan tak ada. Dia sepasang. Lelaki. Tak perempuan tak ada, lelaki. Dia rambut panjang. Banyak. Tapi lelaki rambut panjang. Yang budak tu. Yang satu tu mata dia. Macam melepi. Macam dia. Jadi dah siap gambar dia. Gambar dah. Jagilah kita tu. Kalau dia cuci dulu. Jadi nanti Alung buat cleansing lah. Tempat ni dulu, nanti barulah kita Tengok sama ada kita nak ambil dia atau kita suruh dia pergi tempat lain. Saya ingat pergi tempat lain. Kalau ambil dia takut agresif lagi, dia agresif. Yang lain takut rakan-rakan yang lain kan tak begini. Biasa kalau kita letak dia orang tempat lain, dia orang nak, tu biasa tak nak sebab ini. Dia tak nak. Kan? Dia nak bersyarat. Kan? Bila ibarat jin ni kita tak boleh janji dengan dia. Dia mungkin janji. Macam dia masuk badan kita, kalau dia keluar, dia keluar. Macam dia masuk balik. Dia tak boleh janji. Tapi dia sebabkan tengok abang dengan akaknya ada pendamping. Pendamping tu tak ada yang tak elok, benda yang elok. Pasal dia ada pendamping kan, dia tak. Dia pun ada? Abang ada 3. Tiga? Akak ada 1. Wafi ada 3? 3 pendamping. Tapi tak ada apa-apa tu. Dia tak ada dia salah apa-apa. Okey, kalau pasang Ruqyah, hari tu you pernah cerita kat saya tak? Masa saya pasang Ruqyah, Wafi tengah tidur. Badan dia Itu dia punya badan dia benda yang tak logik lah. Kita boleh nampak bergerak-gerak. Masa tengah pasang Ruqyah dia tidur. Sebab biasanya pasang Ruqyah kalau tidur supaya kita tak ada gangguan kan. Ibarat macam ada benda nak ganggu kat abang, pendamping abang tu yang cover. Mana tak, ibarat benda tu nak masuk kepada abang tak boleh. Benda tu ada cover. Patutlah dia malas sembahyang. Ada betul. Dan benda tu tak ada apa-apa pun. Kira benda yang elok lah. Kat badan dia tu benda yang elok. Mana tak ada impact dengan apa-apa. Nak anak ke semua tak ada. Macam akak ada 1 saya tengok. Dia apa? Dah cerita putri lah yang ada. Yang akak nampak tu, itu akak punya putri tau. Putri. Keturunan. Keturunan orang panggil. Yang akak penjaga akak. Oh ya ke? Penjaga. Dia bukan saka lah, dia bukan saka. Dia bukan saka. Oh. Dia bukan saka. Macam orang ni pun semua bukan saka. Dia kalau saka dia boleh buang, tapi yang keturunan tak boleh buang. Ibarat macam akak kena ancam, keturunan akak tu yang bantu. Oh. Dia macam kodam lah. Dia macam kodam lah. Semua orang ada, semua orang. Semua ada. Pasal bapak kita dulu apa semua kan, diorang ada ambil tu, ada pendamping orang, tapi tak ada impact apa pun.
Dia kena banyakkan solat tu. Dia lagi suka, lagi suka. Lagi Dia kuku. Benda tu suka lah, lagi suka. Dia suka dia ibarat macam makanan dia lah. Kalau solat tu. Interesting lah benda ni. Benda ni baru lah orang cakap benda ni, baru. Sebab dia keturunan. Masalah, baru dia datang. Dia kalau saka dengan keturunan lain. Saka dia boleh buang, tapi keturunan dia boleh jarakkan je. Buang tak boleh. Just dia cuma boleh jarakkan je. Tu keturunan semua ada. Tu dia tak ganggu, dia cuma protect lah diri kalau ada makhluk luar datang. Jadi dia dulu. Jadi itu pasal kita akan ada rasa marah. Kita rasa tiba-tiba rasa marah, tiba-tiba kita marah. Rasa. Jadi ada benda luar nak datang, tapi benda tu keturunan tu datang, terprotect tu yang jadi kita jadi Okey, faham. Kadang-kadang yang tak elok tu kan kita macam takut macam kan. Tapi kita macam marah. Itu sebenarnya bukan kita. Tapi kita punya keturunan. Okey. Ni baru ni. Baru dengar macam interesting. Interesting. Dia ibarat kita macam ada masalah lah. Dia lah. Dia. Benda yang ibarat benda yang setan-setan lah. Nak ganggu, nak apa lah. Tapi untuk macam Alung cakap, dia suka kalau kita buat macam solat ke apa, itu macam ada sedikit betul. Macam sebab kita tengah mencari benda tu kan, bila Alung cakap dia itu makanan dia, macam dengga sikit lah kita dengar. Jadi dia cari rasa macam okey, ni betul lah ni. Macam tu. Dia memang dia suka dekat orang yang bersih. Bersih. Kan yang tak ada orang kata tak ada buat dosa ke apa. Buat dosa ada buat dosa, tapi orang kata dosa-dosa yang berat. Kalau contoh buat dosa yang berat macam menarak, dia akan jauh-jauh lah. Kalau you sentiasa solat, berzikir ke apa ke, dia makin dekat dengan you. Seseolah dia memandang you. Seram. Tapi okey, faham. Seseolah dia memandang you. You pergi mana kan, you rasa diprotect. Terasa diri tu diprotect. Jadi kalau ada benda luar datang, you akan dapat tangkis benda tu sendiri. Tapi tak tahu dengan cara macam mana. Kan? Tentu. Pembersihan lah. Kelisi jangan ambil barang. Kan? Disebabkan kita tak faham, jadi kita rasa itu ibarat gangguan. Tu pasal sebab rumah sana ada, rumah sini ada. Dia sebenarnya ada sesuatu benda yang nak disampaikan. Macam nak berkawan. Dia nak berkawan, dia nak bersampaikan, dia nak berinteraksi lah senang kita. Dia nak berinteraksi dengan keluarga ni. Mungkin ada sebab apa ke, dia tak tahu, Allah Alam. Kan? Jadi kita sebab dia ada macam, sebab kita tahu, jadi kita rasa benda tu gangguan. Dia sebenarnya dia tunjukkan diri dia sebenarnya nak berinteraksi dengan kita. Jadi bila kita ada dia comeback balik, jadi kita tanya je dengan dia. Tak nampak pun kita bertanya je dengan dia kan. Jadi apa yang kamu mahu dengan keluarga kami, tak apa kan. Jadi kita cakap lembut-lembut je kan. Kami pun nak hidup bahagia sini, harap tolonglah keluar dari rumah kami ni. Itu je. Sebab kami pun tak nampak kamu je nampak kami. Betul. Kan? Jadi lebih baik kamu keluar duduk cari pendapatan yang lain ke apa. Dia sebenarnya nak berinteraksi. Jadi Alung cleansing rumah ni. Alung azankan cleansing balik semua. So, okey boleh? Boleh? Boleh duduk dulu aku. Atau dia suami dia dulu. Boleh. Ini dua. Tunggu. Saya ke depan dulu hanya tu dengan awak. Boleh buat apa Nak buka aku? Boleh buka. Semua dulu. Kita nak cuci balik apa yang ada kat dalam rumah ni, yang benda-benda yang tak elok rumah, kita akan keluarkan daripada tu supaya jangan ada gangguan apa-apa lagi yang berada di sini. InsyaAllah kita akan cuba.
Tembak. سنة ولا نوم لكم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا. Halo, ni spray apa tu? Spray apa ni nama dia? Ha? Benteng Maligai. Okey, ni spray yang aku pakai ni nama dia Benteng Maligai. Atas ni. Yang betul atas. Ni. Kau lepas dulu. Yang fix spray ni dia tembak sikit. Tak, mau tajam kan? Nampak tak? Tajam kan? Sini lari ke atas. Dia tajam. Tak, sekali je. Cepat sudut. Mana sudut? Cucu nampak ni. Kat dalam bilik air. Bila air biasa atas. Kau bawa tak boleh? Atas. Okey. Atas. Atas dong. Dia bawa tak boleh? InsyaAllah. Semoga jangan apa-apa berlaku kat keluarga ni. Semoga Allah yang melindungi mereka. Mudah-mudahan. Tolong. Jangan bawa. Kata mana? Pintu pun. Banyak kan nak keluar. Tadi dekat atas ke apa lah kan. Rumah kat atas ni. Itulah macam tadi. Tak sebab satu sebenarnya security lah. Jadi saya dapat idea pada satu kedai eksklusif kat KL. Dia orang ada bilik tapi dia tak ada pintu, dia macam ni. Dia macam ni. Oh, agak ni. Keduanya soal keselamatan. Betul. Bila ada apa berlaku, customer tak tahu yang kita Belakang tu ada rumah. Kan? Betul. Dia satu kecantikan, satu keselamatan. Satu in one. Pasal benda lain tu tak ada kira. Tapi ini lah. Tapi kat sini memang tak ada. Dia tengok-tengok masa tu tak ada. Dia memang attack kat dalam. Tapi memang tu tadi tu memang laluan dia. Ada memang ngam-ngam tu laluan dia. Masuk ke bilik. Patutlah. Dia akan situ. Dia turun pergi kat sudut tu, turun masuk bilik ni. Patutlah. Patutlah situ. Apa macam Ustaz cakap. Biji aku Ustaz cakap. Kita biji. Memang tu tak salah. Ya. Sebab dia tak ada masa saya dengan Ustaz tu. Sama. Apa sama? Sama. Apa dia cakap. Memang ada laluan dia. Laluan dia tempat memang dari. laluan. Kalau Dia saya macam akak tidur kat situ. Kalau itu nasib baik akak tidur begini. Kalau akak tidur kaki akak ke sana. Lagi cepat dia tu automatik masuk. Oh. maksudnya kalau dia pilih sini, kaki menghadap toilet tu. Kaki mana tak apa. Mana kita dah tengah macam kalau elok bagus tidur bersepah. Satu kaki ke sana sini, macam suami kaki sana biar bersepah. Dia kalau bersepah lagi tak suka. Sama juga macam abang cakap tadi. Rasa bilik yang kita orang tidur rasa sejuk kan. Pun Ustaz cakap benda sama. So tak ada beza. Memang ada beza. Mungkin kita orang solat dekat situ ke? Dia sampai solat lagi dia naturalkan ini tidur. Biji sama. Apa yang abang cakap memang sama apa Ustaz cakap. Cuma naturalkan energi. Jadi macam Ustaz tu dia tak buang sebab dia cakap dia bersih kan, tapi Dia bersih. dia tak kata tak buang sebab kalau kita sendiri dia akan lari sendiri dia kata. Ustaz banyak fokus pada kita Ya, kalau lah. dia- Back to dia basic, nak- jaga solat. Itu je Ustaz cakap. Kalau dia fokus pada tu. Bukan kita semua. Kekuatan Kalau kita diri ni orang. cara paksa dia tak keluar. Kalau Kalau dia nak keluar sendiri tu makan masa lama. Tak tahu berbulan ni guntur ke apa semua baru dia sibuk nak keluar. memang lelaki dia. Lelaki tapi tangan tak ada. Kalau ada tangan mungkin lagi teruk. Dia buat. Tak apa-apa dia Macam- semua tak buat main. Macam anak-anak dia ni. Dia macam kembar. Dia beranak ni.
Bersedia tak tengok? Okey. Tengok tapi Nak bayar Rafi dulu lah. Nanti takut bayar. Okey ya. Okey, ni makhluk yang ada di rumah Yang gerak. Yuhaiza ni. Kelas sekejap je lah. Okey. Ada nyanyian. Yang ni. Ada nyanyian. Ni yang dalam mimpi saya. Tapi Ni dalam mimpi apa? Mimpi Wati. Yang mimpi ni. Jadi yang kat dapur tadi yang ni. Budak kecil tadi. Ini nampak mana? Dalam mimpi. Biasa dalam mimpi. You? Ini yang you nampak yang baring atas muka you. Dekat betul muka. Dia nak tindih-tindih. Sini. Ya, Memang yang muka, memang muka dia macam ni rambut kerinting. Dia nak berhenti macam hitam. Nama hitam semua. Ini tak ada tangan. dia memang tak ada tangan tu. Ni ni. Ni ya. Jadi ini lah makhluk yang ada yang berada di rumah Dia ada Yuhaiza. Cuma sebelum dia jadi macam ni, dalam mimpi tu sebelum dia jadi macam ni, dia perempuan dulu. Perempuan tu. And then dia bertukar jadi makhluk berbulu macam ni lah. Panjang. Makhluk berbulu. Tak sangka pula sama. Mungkin sebab dah usia dia kan. Terkejut sebab yang Tu. Tu lah kita orang apa yang kita dapat kita orang lukis jadi orang boleh kita visualkan lah Ya, dia kan. kita boleh Dia tadi tanya dulu baru tunjuk. Kalau tapi betul lah dalam mimpi saya ini yang saya nampak. Ini ini hanya kelipat tapi ini memang dalam mimpi lah. Kalau beritahu dulu tadi sebelum tunjuk kau nampak real sikit kan tapi betul-betul ini lah. Memang ni. Turun remang dulu boleh buka. So betul lah ustaz pun cakap benda nama. Benda yang sama ya. Jadi ada memang ada 3 ekor lah. Atau ada lebih lagi? 7 ekor. Yang gerak ni. Yang lain ni, yang ada yang ibarat laluan dia tengok ada jalan dia masuk. Jalan masuk. Dia singgah-singgah lah. Singgah. Dia tengok ada jalan masuk. Yang tu kebanyakan yang lain-lain. Ibarat macam pintu gerbang dia. Kalau nak pergi satu tempat lah macam sini nak pergi menyeberang. Itu laluan Itu dia. memang merah. Okey, faham. Faham. Masa dalam mimpi mati memang merah. Ini kaki dia apa? Dia anda tak apa nampak sangat dia punya Bentuk badan dia kan? dia punya nampak Kalau ikut tu besar. besar. Tinggi kan? Tinggi. Betul lah sama yang Besar, tinggi. Yang dalam mimpi tu. dalam mimpi dengan yang saya nampak dalam bilik tu. Besar. Dalam bilik tu. Tapi tu lah, setan ni dia sekejap je dia besar tapi dia boleh kecil. Jangan setan kan? Dia kecil. Dia macam angin, dia boleh mana-mana dia masuk. Tapi setan ni dia masuk ikut pintu je. Dia tak akan lompat tingkap, semua tak ada. Betul, sebab tu lah kita ada doa masuk keluar masuk. Dia orang akan masuk. Dia sopan dia kat situ. Setan ni dia ada sopan dia kat situ. Dia tak akan masuk ikut melalui tingkap ke celah-celah mana tak nak. Dia macam mana pun. Jangan masuk ke pintu juga. Macam mana manusia masuk macam tu. Dia masuk. Tapi dia suka mengintai Mengintai je. Dia suka mengintai. Dia suka tengok reaksi manusia. Patutlah. Yang kawal itu sampai Sebab masa baby masih kecil lagi, kan dia cakap bilik putih tu sebelum kita orang kemas. You biasa buka lampu kuning tu. Jadi bila tengah tidur kan dia dekat kursi urut dalam bilik dulu. Tiba-tiba nampak ada kepala mengulur macam tu. Macam mengintai. Dia suka mengintai. Dekat dapur tu lah yang nak ke arah masuk bilik putih tu. Yang tu yang ya Allah apa benda mengintai. Lepas tu keluar daripada bilik tu. Yang nampak benda mencangkung dia memang dekat area kitchen tu. Nampak tak kan besar. Tapi memandangkan suara dia tu, dia keluarkan suara tu. sedar. Lepas kan. Tak tahulah apa yang saya buat kan. Sebab dia marah. Dia tak ada tulang, tak ada apa. Memang lembut. Masa saya dapat tu, ibarat jari dia ni saya pegang. Sebelah tangan dia je. Saya pegang dua tangan dia ni, jari dia je. Besar, memang besar dia. Tapi dia lembik, tak ada tulang. Okey. Yang dua kecil tu satu ada tangan, satu tak ada tangan kan? Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Okay. Tapi yang saya dapat gambarkan, saya tengok macam dia memang tak ada tangan. Memang tak ada tangan. Kadang-kadang kita tak boleh nampak full sangat dia kan. Dia bisa ada sini sikit hilang, sini sikit hilang. Jadi orang kata inilah yang makhluk yang ada kat rumah ni. Yang kerak. Yang kerap lah. Tapi tak ada lah. Tengok pada gaya yang dua ni tak ada agresi. Dia tak ada agresi. Dia sebab dia mungkin ada budak lah mungkin.
Dia tak ada agresif. Tak agresif. Sampai Dia- yang macam kita nak isteri. Dia Tapi macam kita jenis rasa bertenang. seram lah, macam Rasa seram lah, macam dia ada Kehadiran dia ada tu. Kita terasa kehadiran dia. Betul. Tapi dia tak agresif, dia tak ada usik-usik apa-apa. Dia cuma macam Cuma duduk kita rasa diam. tiba-tiba macam ada kat situ lah. Sebab tu lah Ustaz tak buang. Ustaz cakap macam tu, dia tak ada niat nak mengapa-apa. dia tak ada niat. Dia Dia ada juga diam. Dia nak berkawan kan. Berkawan. Sebab tu dia sentiasa ada. Lagi tu so ada baby. Baby. Dan sebelum ni baby tak ada, okey je kan? Bila ada baby, dah Ya. mula dah sebab dia nak berkawan. Dengan Menarik. Sebab tu Ustaz tak ada nak apa-apa kan. Sebab dia tak mengapa-apakan manusia. tak ada masa. Cuma kita rasa macam bimbas lah dia tu. Dan energy tu sentiasa Ada. negatif. Ada tu rasa negatif. Negatif je. Faham juga, betul lah tu. Jadi dia cakap apa yang kau buat pun tak ada lari lah. Satu kalau ada 10 makan 10 sama dengan apa Ustaz cakap. Beza dia Ustaz tu kata saya tak boleh nak apa-apakan dia sebab dia tak apa-apakan awak. Itu je. Sebab dia pun tak ada nak negatifkan awak. Tak ada niat apa-apa kan. So cuma kita bersihkan, dia bersihkan kita orang lah. Supaya kita orang pun sentiasa Tenang. tenang. So insyaAllah okey aku alhamdulillah masih Alhamdulillah. Tadi pun kita orang keluarkan dia pun tak ada lah macam kita nak betul-betul buaya sangat dia keluarkan. Tu kau pandai dia ikut pintu. Mana kau masuk mana tu kau keluar. Jadi kita orang energy situ kita orang dah cleansingkan balik dan boy pun tadi pun dah orang kata dah kuncikan balik energy tersebut. InsyaAllah tak apa lah, cuma buat solat je lah semua. Buat solat. Buat solat tu tapi Alung akan bagi Yuyu ni lah binti Malika ni. Tak ada label lagi. Dia memang ubat sendiri kat rumah. Rasa macam lain macam lah bau. Binti Malika rasa lain macam je. Spray baca Al-Fatihah sekali, dia baca ayat kursi. Ayat kursi. Dia betul niat dah apa-apa kan? Keluar dalam kau apa ke? Semua je. Sikit-sikit je. Kalau dah habis tu ada sikit air pahit ke apa ke? Itu je. Jadi air dekat meja tu buat minum lah. Niat je dah nanti kan. Bersihkan energi positif atau negatif rohani dan jasmani kita. Betul sampai kamu ke wafi ni. Sikit. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Memang kita rasa lega lah sebab tim korang datang kan. Sebab kalau tak kita tak tahu berapa ekor. Dah lah betul. So memang gila. Tadi gua dapat 6. Saya dapat gambar kan 6 je. Tapi banyak yang ada kat pusat tu tak bisa terus dalam bilik air. Bilik air tadi si Farah tadi kat bilik air tadi memang seram Bilik air yang kata pintu susah buka tadi tu. Bilik air tadi seram. Tadi tengok apa tadi? Rasa? Ni tak buka. Ingat ada orang dalam. Kau rasa apa? Terseram dia buka pintu tu rasa ada apa tu? Energi kan. Kalau dekat Kat dapur tu kurang sikit. Dia rasa dah kurang sikit. Tapi kat bilik air tu, bilik air bukan bilik air yang you tak buka, yang you suruh buka tu ada tu. Itulah selalu marah bila air sudah tak cukup nak dukung. InsyaAllah lah, tak apa lah. InsyaAllah tak apa lah. So kita orang ucapkan terima kasih kepada tim Paranormal Jalan Misteri sebab sudi datang dah berapa jam dah dari pukul 10 sampai pukul 1 pagi. Sampai baby dah tidur. Terima kasih banyak tim korang. InsyaAllah kalau ada apa-apa berita dari kita orang, kalau lepas ni okey, kita orang akan update. Terima kasih banyak. So hopefully kita orang boleh tengok kita punya story dekat YouTube. Kita tengok macam mana. Story nanti kita orang akan edit. Story nanti kita tengok lah. Dia editing dia semua. Tu dia tengok lagi ya. Jadi betul kita orang Semula jangan takut datang. Dah cerita tiba-tiba nak datang, nak try gunting rambut boleh, nak tengok tak ada lah. Gunting rambut je boleh sebab dekat kawasan perniagaan tak ada insya-Allah tak ada apa. Tak ada benda pun. Tak ada aura nampak bersih. Nampak kan? bersih. Sebab tu lah saya tak takut nak keluar malam. Sebab aura dia nampak bersih. Sini nak takutkan apa? Bukan hantu sini, nak takutkan sini orang. Yalah, risau orang. Biasanya orang selalu risau orang. Sini gangguan tu sini gangguan penjenayah di sini mana. Gangguan penjenayah je. So sebelum korang balik kita minum dulu dah ada kopi yang buat tadi. Kopi tu sesuatu.